yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang mana berselawat ni adalah satu-satunya ibadat ibadat yang Allah Taala sebut khusus dalam Al-Quran. Allah sendiri berselawat ke atas Nabi. Yang lain kita kena buat kepada Allah, tapi berselawat ni satu amalan yang Allah, kita kata kalau Allah buat ni apa ni? Maksud Allah buat ni dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat dia berselawat. Maksudnya takrim. Takrim maksudnya Allah memuliakan, ta'zim. Allah memuliakan Nabi Muhammad dalam bentuk salawat. Sebab tu Nabi kata, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyara. Sesiapa yang berselawat ke atas Nabi, ke atasku satu kali, Nabi kata Allah akan berselawat ke atas dia sebanyak 10 kali. Dan bila Allah berselawat ke atas kita, sallallahu alaihi asyara, Allah berselawat ke atas kita, ke atas orang tu yang berselawat ke atas Nabi sekali sebanyak 10 kali. Jadi bila Allah berselawat, maksudnya Allah memberi kebaikan kepada kita, sudah pasti Allah akan menjaga kita. Sebab itulah sempena, maksudnya bukan bulan ni sajalah, tapi sempena masuk bulan awal ni, kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala mempermudahkan urusan hidup kita di dunia maupun di akhirat nanti. Itulah di antara kepentingan selawat, dan hadis-hadisnya sangat banyaklah. Kita buat setiap kali lepas solat 10 kali pun cukup. Buat 10 kali. Paling kita malas 10 kali. Lepas solat ataupun masa keluar daripada surau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selawat ni satu-satunya amalan yang tak perlu wudu. Tak ada wudu pun tak apa. Dan selawat juga para ulama menyebut selawat ni kita baca betul-betul pun dapat pahala, baca main-main pun dapat pahala. Itu apa ni? Lebihnya selawat di sisi Allah, iaitu selawat ke atas Rasulullah. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung lagi pelajaran kita tentang ilmu fiqh ataupun fiqh solat yang saya baca ni, kitab Fiqh Manhaji karangan Syekh Mustafa Al-Bura. Hari itu kita habis bab rokok. Rokok. Sebagaimana saya sebut sebelum ni lah, bahawa ibadat atau fiqh ni dia fardu ain. Belajar ilmu fiqh ni fardu ain. Yang pertama ilmu akidah, ilmu tauhid, fardu ain. Yang kedua ilmu fiqh, dan yang ketiga ilmu tasawuf ataupun ilmu sufi ataupun ilmu tazkiyatun nafsi yang melibatkan hati dan perbuatan anggota kita. Jadi malam ni kita sambung bab yang seterusnya, iaitu rukun yang ke-6. Rukun yang ke-6. Rukun yang ke-6 kemudian i'tidal. Qala Syekhuna rahimahullah taala, rukun yang ke-6, rukun tsadis al-i'tidal ba'da rukuk. I'tidal ataupun bangun selepas daripada kita rukuk. Apa maksud i'tidal? Dia kata wa huwa wuqufun yufassilu ruku'a 'anis sujud. I'tidal ni ialah kita berdiri yang memisahkan antara rukuk daripada sujud. Bila kita rukuk, kita pun i'tidal, kita bangun. I'tidal ni lah yang memisahkan antara rukuk dengan sujud. Kalau tak kita rukuk terus sujud, tak ada i'tidal. Jadi i'tidal ni dia memisahkan, yufassilu, memisahkan. Apa ni? Kalau tajwid dia bagi mak munfasil. Mak munfasil ni baca 2, 4 dan 5 harakat. Kalau mak jaiz munfasil tu bersambung, yang ni memisahkan. Jadi rukuk i'tidal ni memisahkan antara rukuk dengan sujud. Jadi apa dalil yang kita buat? Sebenarnya dalil ni umumlah. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyanglah sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Jadi kita yang di akhir zaman ni, umat-umat akhir zaman yang 1445 tahun ni tak pernah tengok Nabi.
Nak sembahyang macam mana? Tak pernah tengok Nabi. Jadi kita tengok para ulama. Yang mengajar kita, ulama tu tengok pada yang atas daripada dia, atas lagi pada para sahabat sampai kepada Nabi. Dia mewarisi ilmu solat ni daripada Nabi dengan cara satu tengok, yang kedua sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Sebab itulah kalau kita tengok cara solat ni berbeza-beza. Bukan yang asas, yang kecil-kecil ni. Yang kecil-kecil. Kalau mazhab kita dia terjih turun tangan dulu ke turun lutut dulu. Mazhab kita turun lutut dulu, mazhab Syafi'i. Ada orang dia turun tangan dulu, sah solat. Tak mengapa, boleh. Cuma dia sudut afdal dia kita turun lutut dulu. Masa apa ni, masa sujud. Lepas tu tangan baru dahi. Mazhab lain dia sebut, ada setengah mazhab, saya lupa mazhab apa. Dia turun tangan dulu, baru lutut, lepas tu dahi. Macam kita lutut dulu. Tapi mana-mana yang kita turun tidak ada masalah, tidak batal solat. Cuma dia suruh afdal saja. Jadi dia kata i'tidal ni ialah berdiri memisahkan antara rukuk daripada sujud. Dalil dia hadis daripada riwayat Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha bahawa annaha wasafat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni dia bercerita tentang sifat Nabi, sifat solat Nabi. Dia kata faqalat fakana iza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Aisyah kata, Aisyah ni di kalangan ulama di kalangan para sahabat. Walaupun dia isteri Nabi, dia juga ulama di kalangan para sahabat, dan sahabat banyak bertanya pada dia. Sebab Aisyah ni dia sentiasa bersama dengan Rasulullah. Jadi para sahabat akan tanya dia, wahai Aisyah, macam mana Nabi? Waktu malam macam mana? Banyak ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Aisyah isteri Nabi kepada para sahabat. Sebab dia di kalangan ulama juga. Walaupun dia isteri Nabi, dia juga ulama. Banyak ilmu yang diambil oleh para sahabat. Jadi Aisyah ni dia kata iza rafa'a ra'sahu, Nabi ni apabila dia angkat kepala dia dengan rokok dia angkat. Maksudnya tidaklah lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Dia tidak akan sujud sehingga dia berdiri yastawiya qa'iman. Dia berdiri lurus, hal keadaan dia berdiri tu berdiri qamanina. Solat. Kita bangun zoom, laju sangat. Tak boleh paksa. Dia ada dua. Dalam solat ni dia ada dua perkara yang membatalkan. Satu membatalkan solat, yang kedua membatalkan rukun solat. Bila membatalkan rukun, dia tak batal solat. Dia kena ulang balik rukun tu. Contohnya Fatihah. Fatihah dia batal. Dia baca tak betul ke ataupun tertinggal ayat ke, dia kena ulang balik. Dia kena ulang balik Fatihah tu. Kalau lah dia dah terlepas rakaat, dia kena tambah satu rakaat lagi. Sebab setiap rukun yang ada dalam rakaat tu kalau cacat satu, sebelum berpindah kepada rakaat yang baru, kita boleh ulang balik. Tapi kalau dah berpindah ke rakaat yang kedua atau yang ketiga, kita kena tambah satu rakaat baru. Faham tak? Contohnya gini, kalau dia masa dia baca Fatihah tu dia baca tak betul, dia ingat aku tertinggal ayat kedua. Masa dia ingat tu dia terus ulang Fatihah, ulang balik baca Fatihah, lepas tu surah dan sebagainya, dia rakaat tu tak apa. Tapi kalau lah dia baca Fatihah, dia ingat masa rakaat kedua, lepas lah ayat satu aku tak baca. Jadi dia kena sebelum dia beri salam, dia kena tambah satu rakaat lagi. Sebab rukun dia tak sempurna. Kalau masih rakaat yang sama, dia boleh ulang. Macam rokok juga. Dia rokok tak sempurna, tiba-tiba aku tak sempurna rokok tadi ni. Contohnya tak ada tamanina, rokok terlampau laju. Tak sempurna. Dia boleh ulang lagi sekali rokok. Tapi kalau dia pergi kepada rakaat yang lain, maka dia kena tambah satu rakaat yang baru. Itu rukun. Perkara yang membatalkan solat dengan perkara yang membatalkan rukun berbeza. Tapi kalaulah sebelum beri salam dia tak tambah satu rakaat,
Tak. Rakaat yang pertama dia wasak dia sudut apa? Dia sudut tahiyat apa ni, baca apa ni? Fatihah lah. Dia tak apa ni, dia batal rukun tu, dia bagi salam, dia tak tambah zakat, maka semua solat tu batal. Dia kena ulang balik. Itu beza dia. Perkara yang membatalkan rukun dan perkara yang membatalkan solat. Kalau dia buat perkara yang batal solat, kena ulang balik lah. Contoh dia bercakap ke, ataupun bergerak lebih daripada 3 kali ke, ataupun apa ni, fush atau wahidah, dia bergerak melompat sekali pada solat, maka batal solat dia. Itu perkara yang batalkan solat. Jadi itu maksud apa ni, i'tidal tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin asa'a salata. Perawi macam biasalah, bila setiap benda yang tak baik sahabat buat ni, dia akan tak sebut nama. Dia akan sebut rajulun. Ada seorang lelaki Nabi tu, dia tegur solat dia. Fakana yu'allimuhu kaifiyataha. Ketika tu Nabi, dia mengajar kaedah ataupun cara-cara sembahyang. Ini awal-awal Islam ni. Nabi kata, "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'imah." Kemudian kamu bangun daripada rokok tu, dia bangun. Maksudnya tidaklah hatta ta'tadila qa'imah, sehingga berdirilah kamu ta'tadil. Adil ni maksud tak adil, tak miring kiri, tak miring. Diluruslah maksudnya. Iman hal keadaan berdiri. Lepas tu ta'maninah, baru turun sujud. Nabi ajar. Sekarang ni masuk pula syarat i'tidal. Dia ada syarat dia. Pertama, alla yaqsuda bil i'tidal min ar-raqah syara'a wa ibadah. Bila kita i'tidal tu, kita ada niat lain melainkan ibadat. Kita rasa bila kita berdiri ni secara otomatik dalam hati kita ni, dia ada kesedaran bahawa kita i'tidal ni sebab kita beribadat. Daripada kita rukuk, kita i'tidal. Dia hati ni dia cepat membaca, sebagaimana otak kita membaca penyakit nyamuk atau apa, kuman ke datang sini, otomatik sel tubuh badan, sel dalam dia akan pergi serang kuman tu. Macam otak kita, dia laju. Sebab hari ni ada apa ni, kawasan meninggal seorang di kampung, dia ustaz juga, dia masuk kuman dalam otak. Kuman masuk dalam otak, lepas tu dia jadi apa ni, dia jadi macam otak betul, jadi macam gila, dia merasa sampai dia syahadah dan 33 bagi saya, tak silap saya. Lepas tu dia okey berapa jam dia meninggal. Kuman masuk otak dia. Jadi otak kita ni bila semasa puasa dia, otak ni maksudnya ingat apa yang kita buat tu. Masa rokok, lepas tu kita i'tidal tu kerana beribadat. Automatik kita tahu kerana beribadat. Tapi kalau kita rokok, tiba-tiba kita terkejut, terbangun tak? Bunyi apa-apa, terbangun. Bukannya kita nak bangun, tapi automatik dia bangun sebab kita terkejut. Maka yang kita i'tidal tu tak jadi. Dia kena rokok balik, lepas tu i'tidal semula. Sebab yang bangun, yang bukan sebab kita i'tidal tu tidak dikira. Dia mesti sebab kita i'tidal, bukan sebab lain. Bukan sebab terkejut ke, kita rokok-rokok tiba-tiba datang bawah kita katak, kita jadi takut pada katak ataupun lipat. Tak jadi, kena rokok balik, bawa i'tidal tu yang dikira. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ma'inna fil i'tidali qadra tasbihah. Bahawa dia kena ta'manina. Maksud i'tidal dia kena ta'manina fil i'tidali qadra tasbihati, sepada baca tasbih subhanallah. Baru dia. Itu yang paling pendek lah. Masa dia rokok pun sama juga. Masa i'tidal pun sepada subhanallah. Baru dia boleh turun sujud. Tak boleh dia bangun sekejap, Allahu Akbar, tak boleh. Itu tak ada ta'maninah. Batal. Apa ni? Batal lah i'tidal tu. Dia kena i'tidal semula. Kalau imam pula laju sangat, kalau kita rasa apa ni,
Tak betul ni terlampau laju sangat. Kita boleh niat mufarakah. Sebab solat dia tak sah. Okey, seterusnya. Syarat yang ketiga. Alif ba jim. Ajar dah habis. ألا يطيل الوقوف فيه تطويل الفاحشة بأن يزيد على مدة قراءة الفاتحة لأنه ركن فصل لا يجوز تطويله. Bahawa tidak boleh memanjangkan berdiri ketika iktidal tu tatwilan fahishan sebagai memanjangkan yang tak cantik, yang buruk. Bahawa lebih daripada masa membaca surah Al-Fatihah. Dia iktidal panjang sangat. Lebih daripada dia iktidal paling panjang sekadar bacaan surah Fatihah. Dia rokok iktidal. Dia baca bismillahirrahmanirrahim sampai amin. Tak boleh. Kalau lebih daripada Fatihah, tak boleh, tak sah iktidal dia. Dia mesti paling panjang pun tak tahulah kan. Kecuali orang iktidal panjang ni apa tujuan dia, wallahu a'lam. Sebab iktidal ni rukun pendek. Rukun panjang dia dia rokok dengan sujud, bersujud tu rukun panjang. Yang kita yang kita belajar kaedah muwafiq masbuk, yang kita nak dapat rakaat dengan imam, kita kena rokok kita tu dia rukun panjang. Sebab tu bahasa kita pergi dengan imam Allahu Akbar, kalau tak sempat kita rokok dengan imam, atau kita sempat tapi tak sempat tamanina, maka kita tak dapat rakaat. Sebab tu bila kita pergi imam dan rokok, kita pergi Allahu Akbar tu rokok je. Tak payah baca apa-apa, kita rokok. Dapat subhanallah, maka dapat rakaat. Kadang-kadang saya tengok ada juga, dia pergi Allahu Akbar, imam tu rokok lama, baca Allah Bismillahirrahmanirrahim. Imam nak bangun, dia bangun rokok. Tapi lepas imam salam, dia tak tahu. Dia kira rakaat tu tak sah, tak dapat rakaat sebenarnya. Dan solat dia tidak sah. Sebab itu kita tahu hukum-hukum berkaitan dengan solat. Jadi tak boleh memanjangkan lebih daripada qadar bacaan Fatihah yang mu'tadili. Mu'tadili ni yang sederhana. Kecuali solat-solat yang boleh kita panjangkan dia, macam solat tasbih. Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha 15 kali kita baca masa tidak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha, lebih Fatihah lah tu. Tapi tak apa, sebab solat tu ada warid daripada Nabi, boleh. Sebab apa tak boleh? Li'annahu ruknun qasid, kerana iktidal ni adalah rukun yang pendek. Rukun yang pendek. La yajuzu tatwiluh, tidak boleh, tidak harus memanjangkan dia. Lepas tu rukun yang ketujuh daripada rukun solat ialah as-sujud marrataini kulla raka'atin. Sujud 2 kali setiap rakaat. Mesti 2 kali. Tak boleh sujud sekali. Apa ta'rif dia? Mubasharatul jabhatil musalli mawdi'a sujudi. Iaitu sujud ni ialah mubasyarah ni dalam bahasa Inggeris direct daripada dahi kita ni. Direct dahi kita musalli, orang sembahyang, tempat sujud dahi. Mesti rapat dahi, direct. Mubasyarah. Dalil dia irka'u wasjudu dalam Al-Quran surah Al-Hajj. Lepas tu ada dalil lain lagi, Nabi kata, Nabi ajar lagi seorang sahabat dia kata allazi as'a solatah, seorang sahabat yang tak elok solat dia sebab terlampau laju. Dia kata stul masjud hatta tatma'inna sajidan. Lepas kamu iktidal, kamu sujud sehingga ta'manina. Ta'manina baca sebenarnya subhanallah tadilah. Sujud subhanallah. Tapi kita sembahyang seorang pun boleh cerita juga. Subhanallah. Kalau dia gini, dia baca subhanallah ni, dia baca subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi sunnah. Kalau kita tak baca pun sah solat kita. Kita sujud saja. Sujud tak baca apa-apa, sah. Tak apa. Sebab yang baca tu sunat saja. Tapi masa yang paling singkat, sekadar kita baca subhanallah. Macam tu. Kalau kurang daripada tu, maka tak sah sujud. Sujud tu tidak diterima sebagai solat dalam agama Islam, agama kita. Summa hatta tatma'inna jalisan.
Nabi ajar lagi, lelaki tadi dia kata kemudian kamu angkat kepala sehingga maksudnya duduk atau duduk sujud lah, sehingga tomani dah juga. Tak boleh sujud bangun tak ada tomani dah. Tu tak sah solat. Tu apa ni? Sujud rukun yang ke-7. Dan syarat sujud ni pertama dia kata kasful jabhati inda mulamasatil ardi. Mesti terbuka dahi ni, ke lelaki ke perempuan, dahi mesti terbuka dan menyentuh bumi. Bumi ni sejadah lah maksudnya. Kalau kita rambut panjang, biasa budak-budak kita rambut panjang, kena selok lah. Saya pernah tengok kat surau kita ada budak yang rambut panjang, nak solat dia angkat, dia sujud. Rambut panjang sangat. Bukan tak boleh, rambut panjang boleh. Bahkan dia sunnah Nabi, orang lelaki. Tapi jangan menyerupai perempuan. Cuma tempat kita tidak menjadi budaya lah. Orang Arab ramai yang rambut panjang. Tapi tidak menyerupai perempuan. Ya apa ni, setakat bahu lah, lebih kurang. Dia tidak panjang sampai tak punggung. Kalau kat punggung tu dia menyerupai perempuan lah, tak boleh. Jadi masa sujud tu kena angkat rambut. Kalau rambut pendek ataupun kepala botak, tak nak. Dan syarat yang kedua dia kata ayyakuna sujud ala sabati a'dha. Sujud mesti di atas 4 anggota badan. Apa 7. Wahya datang ada Nabi biqaulihi. Nabi kira 7 apa dia? Nabi kata umir tu. Dalam riwayat hadis Muslim dan Bukhari ada hadis ni. Dia kata umir tu nak sujud ala sabati a'dha. Aku diperintah oleh Allah supaya aku sujud kepada Allah di atas 7 tulang. Satu jabhah, tulangnya tulang tengkorak ni tadi, atas dahi. Wa asyara bi yadihi ala anfih. Dalam hadis ni Nabi mengisyaratkan, dia sebut ala jabhah, atas dahi, wa asyara bi yadihi ala anfih, tapi Nabi tunjuk di hidungnya. Sebab tu bila sebut wajib tak masa sujud, kita rapat hidung kita masa sujud. Khilaf pula ulama. Ada yang kata wajib, ada yang kata tak wajib. Jadi bila khilaf kita nak rapat pun tak apa, tak rapat pun tak apa lah sebenarnya hukumnya. Tak perlulah kita bergaduh. Tapi yang wajibnya di dahi kita. Masa sujud ni, di dahi kita mesti rapat. Satu, wal yadain. 2 tangan. 2 tangan. Dahi, 2 tangan. Waru kebatain dan 2 lutut. 1 dahi, 2 tangan, 2 lutut baru 5. Wa atrafil qadamaini dan hujung kaki, tapak kaki kiri kanan lah. Dia 7 lah. 1 dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 hujung kaki. Ibu jari kaki-kaki lah. Dan kalau boleh dia biar dia melengkung ke arah kiblat. Sekadar yang kita boleh. Ada orang dia jari kerah tak boleh nak buat, tak apa. Buat sekadar yang kita boleh sahaja. Walakin la yajibu an yakshifa an hazal a'dha illa al-jabhah, tetapi tidak wajib terdedahnya semua anggota ni melainkan dahi. Dahi saja yang wajib terdedah. Yang lain tak apa. Sebab itu orang perempuan ni boleh dia nak solat pakai sarung tangan, sarung kaki, pakai stoking, lelaki pun boleh tak. Tidak ada masalah. Cuma dahi saja yang kena dia terbuka. Sujud di tempat sujud lah. Di bumi di sejadah. Syarat seterusnya yang ketiga masa sujud dia kata antatabi'a safalau ala alihi ma'atanazal ittiba'an fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa masa sujud dia hendak tertinggi yang di bawah, ala aliha di atas yang di atas. Apa maksud dia? Maksudnya yang tinggi kena turun bawah, yang bawah mesti tinggi. Maksudnya kepala kita mesti turun bawah, punggung kita naik ke atas. Itu masa sujud. Sebab itulah masa sujud ni, walaupun kita duduk atas kerusi, kalau kita duduk atas kerusi, kalau kita boleh bangun dan kita boleh turunkan kepala lebih rendah daripada punggung kita, kita
berdiri, boleh berdiri dan kita sebab nak sujud tak boleh, kita rendahkan kepala daripada punggung, itu wajib buat kalau boleh. Ataupun kita solat atas kursi, masa sujud kita boleh turun, masa tu boleh turun ni, kita turun lah, turun daripada kursi untuk sujud wajib. Tapi kalau kita rasa tak boleh turun, kalau turun kuning ni, kita kan boleh rasa diri kita, kalau turun kan tak boleh, ni pening, maka kita macam biasa lah. Tapi kalau kita duduk tiba-tiba pening, tak boleh nak bangun, kita duduk. Dia macam ni, solat usul ni kita buat mana yang kita mampu, yang boleh buat kita kena buat. Terutama masa takbir, kalau kita boleh berdiri, kita berdiri dulu. Sebab takbir ni masa dia kita kiam, mesti kiam. Kalau kita tak boleh kiam, baru kita duduk ataupun sini. Selagi kita boleh berdiri lah. Lepas tu baru duduk. Yang syarat yang keempat, syarat sujud adalah yasjuda ala sawbi muqtasilin bihi bihaitsu ta'arruf bi harakatihi. Bahawa tidak sujud di atas pakaian atau baju atau apa-apa yang bersambung dengan diri kita, yang mana benda atau bergerak dengan pergerakan kita. Contohnya kita pakai serban yang panjang kuda tu, masa kita sujud, tiba-tiba serban tu turun ke depan, kita sujud atas serban, maka batal sujud kita. Batal, tak boleh, tidak dikira sujud tu. Dah tarik lah, kalau kita dah berlaku, tiba-tiba tak boleh. Aku belajar tak boleh ni, kita tarik apa ni, tarik serban tu, biar kaki kita sentuh di sejadah. Tapi kalau tidak berhubung dengan kita, tak apa. Contohnya kita lapis sejadah kecil pada depan, kita sujud, tak apa boleh. Ataupun kita kopiah kita jatuh, kita sujud atas kopiah, tak apa. Yang kopiah yang panjang kita sujud, tapi melekat lagi kita tak boleh. Yang melekat kat badan tak boleh. Jadi hukumnya tidak boleh sujud di atas kain atau apa-apa ataupun tali. Tali macam ni, apa ni, wajah ni kan, kadang-kadang kita sujud atas dia, tapi tak apa sebab dia kecil. Bila kita sujud atas sejadah, dia ada lagi sejadah tempat yang kena dahi, tak apa. Dia tak boleh yang semua dahi itu tak kena, tak boleh. Dia mesti kena dahi masa sujud. Itu syarat yang keempat. Dan syarat yang kelima, banyak syarat ni. Kita belajar sujud kan. Allah yang sudah bisujudi sya'an afad, bahawa dia tidak puasa macam tadi, dia tidak puasa sujud selain benda yang lain selain daripada sujud. Khaufin wa nahwi, seperti dia takut, dia nampak dia semayang dalam hutan semua orang kan, tiba-tiba dia duduk tayat, duduk atas sujud, nampak harimau, dia pun harimau dia turun kan, menyembunyi, maka sujud itu tidak dikira. Tidak dikira. Dia mesti dia sujud tu untuk sujud. Pasal dia untuk sujud, tak boleh dapat harimau duduk semua sampai dapat daya itu yang tadi lah yang sujud tadi. Itu tidak dikira sujud. Kalau dia dah nampak tiba-tiba dia kena duduk balik, bangun kepala duduk balik, dia sujud. Dia tu baru kira. Dia sudah hukum. Dan syarat seterusnya ayataha mala bijabhatihi 'ala al-'ardi tahammula bayyinah. Dia kena tekan sikit. Masa kita sujud, kita kena tekan dahi kita. Tahammula bayyinah, sebagai kita tekan yang jelas. Dia kata bihasil law kana tataqaffun al-nawa, kalaulah ada di tempat kita sujud tu ada tapas ataupun ada kain, langkah basah, nescaya dia akan kemik. Kemik. Wa zahara asar sujud fi, maka nampak kesan-kesan kita sujud. Dapat sujud dah. Maksudnya kita kena tekan sikit lah masa sujud. Tak boleh kita letak terlampau ringan sangat. Kalau kita takut jadi hitam dah. Ada setengah dia suka dapat hitam asar sujud. Itu di akhirat nanti, dia bukan di dunia. Ada tafsir ayat Quran kan. Di akhirat nanti Allah akan buat orang yang suka sembahyang yang ada kesan sujud itu di akhirat. Di dunia ni kalau kita tak nampak kesan, tak apa, ada setengah hitam saja.
Sebab dia rajin sembahyang. Tak apa. Yang penting kita sujud, kita tekan sikit. Atau semestinya sampai nampak hitam ni. Tak. Masa Isya yang azan lah. Masa sekejap lah. Masa sekarang berapa sekejap. Cepat sangat. Baru rukun yang ke-8. Kita 13 rukun. Kita habiskan sikit syarat-syarat sujud ni. Mudah-mudahan kita dapat lah. Ini mana yang lepas tu, yang kalau kita buat tak betul, tak apa. Yang lepas tu kita doa kepada Allah. Sebab tu dalam banyak-banyak doa kita kena doa kepada Allah. Ya Allah, kita terima doa ibadat tu. Ya Allah, adanya salah silap tu, tak, yang aku tak tahu, insyaAllah Allah ni dia maha pemurah. Dia akan ampun dan dia terima janji kita merendah diri kepada dia. Allah suka. Allah suka kalau kita merendah diri dan kita menyebut-nyebut kesalahan. Sebab tu Nabi kata, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, kullu bani Adam khata'un. Khata'un ni orang suka buat salah. Macam kita lah. Buat salah, banyak buat salah, terutama dalam ibadat kita.
Wa khairul khatta'in, Nabi kata sebaik-baik orang yang suka buat salah dalam ibadah ni at-tawwab, bertaubat. Bertaubat ni maksud taubat ni taat berdoa, kita kembali balik. Ada taubat ni tabah audah ataupun ada kembali. Kita kembali kepada Allah. Ya Allah, aku mohon ampun, maaf ya Allah sekiranya ibadah aku yang aku buat lepas-lepas dan salah, tidak betul sebagaimana yang kau perintahkan kepada aku. Tapi aku cuba buat yang terbaik. Kita cuba bermunajat dan bermuhasabah dengan Allah, menjadi Allah sangat suka. Jangan putus asa. Jadi apa yang kita dengar ni yang terbaik, yang di dalam kitab apa ni, cubalah kita buat yang terbaik. Dan syarat seterusnya dia kata ayat tama'inna fi sujudi ala hadzal hal bi tasbihatin ala aqal. Kena tamadinah juga. Tamadinah semasa sujud sekadar tasbih subhanallah. Sekadar lepas tu kita duduk antara sujud kali kedua pun sama juga. Tasbih sekadar tasbih. Lepas tu dia kata wa aqmalu sujud an yuqabila bihi, sebaik-baik lihawihi, dan sesempurna sujud bahawa dia takbir semasa turun nak sujud. Allahu Akbar. Kalau makmum perlahan-lahan lah. Allahu Akbar. Kalimat kena kuat lah. Untuk apa ni? Untuk makmum ikut. Imam tak boleh perlahan. Makmum sebut Allahu Akbar. Sekadar dengar kat ni. Wa yadha'u rukbatayhi, dan letak dua lutut dia, summa yadayhi, kemudian dua tangannya, summa jabhatihi wa anfihi, kemudian dahi dia dan hidung dia. Hidung ni dia hilaf lah. Kalau nak rapat pun boleh, kalau nak rapat pun boleh. Tapi oleh kerana Nabi tunjuk kat hidung, seelok-eloknya kita rapat masa sujud tu, biar rapat hidung, jadi anggota kelakar hidung. Dan ulama kata hidung ni termasuk dikira dahi juga. Jadi kalau tak rapat pun tidak ada masalah lah. Wadau yadaihi hazba mankibahi, masa sujud meletakkan dua tangan membentuli bahu. Jangan buka kuat sangat, atau ke depan tak boleh, ke belakang sangat tak boleh. Dia masa kita sujud, dua tangan ni betul bahu, dan buka sikit, bagi orang lelaki buka sikit, orang. Lepas tu wa'amhi wadau yadaihi hazba mankibahi wa yatashulu asabi' madmumah lil qiblah. Dan dia buka sikit jari dia masa sujud ni, punya rapatnya ni, dia buka sikit, madmumah lil qiblah, tapi menghadapkan kiblat. Wa yufarriqu batnahu an fakhizaihi, bagi orang lelaki dia kena renggang sikit paha dia daripada perut dia, daripada perut kita. Kena renggang, buka sikit lah maksudnya. Kalau perempuan dia kena rapat. Wa mirfaqain an ardi wa an jabih, dan dua siku dia mesti jarak daripada sejadah. Kena buka sikit, orang tak boleh rapat ni, rapat sejadah. Dia macam anjing duduk dia rapat, tak boleh, makruh. Lepas tu dia kata wa yaqulu subhana rabbiyal a'la salatan, dan baca subhana rabbiyal a'la. Dalam kitab ni disebut baca setakat tu, subhana rabbiyal a'la, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Kalau kita tambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita biasa baca 3 kali. Dia kadang-kadang kita ada yang silap, saya nampak orang masa dia genggam tangan tak? Ada jemaah kita yang genggam tangan tu masa dulu daripada kita nak tunggu sujud, daripada tidak rokok tidak sujud, genggam dia genggam, dia tak sunat atau tak apa kafai. Nabi kata iza sajadta fa kafai warfa' al-fatih. Kafai ni tak pakai tak ada. Kegenggaman. Bukan tak solat, tapi rugilah pahala, sebab setiap solat tu dia kira pahala. Setiap perbuatan solat tu ada pahala masing-masing. Masa kita sujud macam ni, kita angkat tangan separuh kau. Angkat tangan ni dia sunat, tak wajib. Tapi kalau salam angkat, dia dapat separuh lah, dapat 10, dapat 10, dia dapat 3 angkat pahala. Angkat tangan apa ni?
Macam ni, Allah buat tak gini ke, tak begini ke, Allah. Ya. Bukan tak salah semua tapi pahala tak penuh. Yang paling bagus agak tanya ni, Allah ni, dia apa ni, ujung jari ni sama dengan apa ni, dengan tiga. Sama dengan tiga, sama dengan atas. Yang jari ibu ni sama dengan bawah. Allah. Badan dia mengakibat dia sama dengan bahu. Yang angkat naik ni, Allah. Kaedah angkat naik dia sunat. Tapi kalau kita tak buat sempurna, dia dapat pahala separuh lah. Dia macam tu. Dan banyaklah hadis ni, kalau saya baca tentang hadis sujud ni, banyak yang perempuan tu dia biasa sikit lah masa sujud. Apa dia kena rapat. Lelaki dia kena buka sikit, dia tak boleh. Tapi kalau kita uji orang macam mana nak buat sekadar yang kita boleh nak macam mana. Dia pun lama-lama ni bila kita berumur dia jadi semakin besar ke nak macam mana. Kita buat buka je lah, walaupun rapat. Jangan pula kalau kita uji kan tak boleh. Aku belajar dengan ustaz uji buka kedekir dia tak boleh juga. Ambil keluar orang tak boleh kan. Buat sekadar yang boleh kita buat. Jadi setakat dalam untuk malam ni, insyaAllah kita akan sambung lagi untuk seterusnya untuk apa ni, bulan depan lah. Fiqh ni itulah ya, apa ni, benda fardu-ain yang kita kena perlu belajar. Sebenarnya untuk belajar sekarang ni banyak dari YouTube. Soal-soal kita yang buka lah. Kalau belajar kat surah kita ni, kalau untuk fiqh seminggu ataupun sebulan sekali ni, rasa tak cukup lah. Tapi kami masa setengah jam untuk belajar ilmu fiqh. Banyaklah ustaz-ustaz kita yang dalam YouTube yang kita boleh ambil manfaat yang baik, tengok setengah jam kan. Jadi dalam YouTube banyak sangat kita tengok. InsyaAllah mudah-mudahan kita tahu ilmu kita, ibadat kita berkualiti di sisi Allah. Semakin ibadat kita berkualiti, maka semakin Allah sayang pada kita. Sebab kita di dunia ni, kita selalu merebut orang kasih. Kita nak baik dengan orang, nak baik dengan aku, nak baik dengan orang yang ada pakar. Tapi kita ada peluang untuk baik dengan Allah ni, sayang kita tak rebut. Kita nak yang paling sayang pada kita Allah. Biar orang lain benci tak kisah, yang penting Allah sayang kita. Itu yang kita nak. Dan cara untuk meraih kasih sayang Allah ialah dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dia. Ilmu solat, ilmu macam mana nak takarruf kepada Allah. Jadi rasa setakat itu sahaja untuk malam ni. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mana-mana yang kurang dalam ibadat kita, kita cuba buat yang terbaik, insyaAllah. Jadi setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah SWT redha kita semua di atas apa ni, pembelajaran kita belajar pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mu'allim Ibrahim al-hikmata 'allimna ya mufahhim Sulaiman fahimna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma sahanna ma'a Daud wa Sulaiman wa khairu wa kunna fa'ilin ya rabb Sulaiman wa rabb Ibrahim wa rabb Musa wa Isa wa rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhrijna min zulumatil jahl wa nisyan rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.